Ini dijelaskan oleh pihak yang merupakan yang mahir dalam isu-isu yang berkaitan dengan sejarah pembinaan dan pembangunan negara kita ini. Tapi hingga hari ini kita lihat bahawa ahli-ahli politik UMNO ini masih lagi menggunakan dan mempermainkan isu-isu yang berkaitan dengan ketuanan Melayu. So saya nak minta secara jujur kepada pemimpin UMNO, khususnya pada parti UMNO itu sendiri, untuk mendefinisikan, oleh kerana perkara ini tidak ada dalam perlembagaan, dia hanya bergantung kepada apa yang mungkin dirasai oleh UMNO. Jadi pemimpin UMNO, khususnya dan parti UMNO secara resmi, saya minta mereka mendefinisikan apakah yang dikatakan dengan ketuanan Melayu, ataupun boleh memperlihatkan kepada kami semua iaitu satu dokumen yang berkaitan dengan soal ketuanan Melayu. Sekarang tidak ada satu dokumen perlembagaan tidak menyebut soal ketuanan Melayu. So saya minta supaya mendefinisikan apa itu ketuanan Melayu, dan harus mengemukakan membuktikan melalui satu bentuk dokumen yang bersifat bahawa inilah dia yang dikatakan dokumen ketuanan Melayu untuk menjadi bahan tatapan masyarakat Malaysia dalam negara kita ini. Adakah mereka telah melakukan penyiasatan terhadap semua dakwaan yang telah dibuat selama ini? Saya tidak pernah pun mendengar SPRM menyiasat semua dakwaan yang telah dibuat di dalam parlimen ini dan juga dalam media-media alternatif yang terdapat dalam negara kita. Polis tidak menyiasat semua dakwaan yang telah dibuat. Jadi satu perkara yang pelik apabila dia menuduh orang lain yang cuba membangkitkan isu Felda ini sebagai satu pengkhianat. Sepatutnya mereka harus melakukan satu penyiasatan. Ini soal penyelewengan yang amat besar. Yang kita persoalkan ialah tunai daripada 4 bilion tinggal 1 bilion. Itu aset kalau dicairkan. Ini soalnya tunai daripada 4 bilion tinggal 1 bilion. Jadi kita hanya bergantung 4 bilion itu kepada aset. Bagaimana persoalan tunai? Bagaimana perbelanjaan tunai yang telah pun dibelanjakan yang kita persoalkan tidak ada satu ketelusan dalam perbelanjaan, sebab tunai yang sudah kurang itu ialah tunai yang berkaitan wang yang ditabung oleh peneroka sendiri dalam berbagai-bagai tabung tanam semula dan sebagainya. Jadi ini yang harus dijawab, sebab aset itu ialah aset dari sudut corporate dalam konteks syarikat, dalam konteks syarikat, bukan dalam konteks individu peneroka Felda. Tapi tunai yang sudah susut yang kita bangkitkan dulu daripada 4 bilion tinggal 1 bilion itu ialah tunai daripada wang yang ditabung yang dicarum oleh peneroka-peneroka. Lagipun nilai aset ni subjektif, ya, atas buku, ya, mungkin dia tulis 4 bilion tapi kalau put up for sale mungkin orang yang sanggup beli 2 bilion saja, ya. Kerana itu macam bangunan lah, kita kata okey lah, kita punya estimate value-nya adalah sebanyak, tapi kalau tak ada orang nak beli, ya, akhirnya so it's very subjective fixed asset punya value, Dan pertama kali semalam kita dengar disebut ada saham dalam korporat lah. Kalau adakah ini kerja Felda melabur dalam saham? Siapa Pertama beri? kali kita dengar ni. Siapa beri? Saham dalam syarikat korporat lah, kononnya dia dicairkan. Ini benda baru. Yang kita pentingkan kedudukan peneroka-peneroka, peserta-peserta Felda, anak-anak mereka, keturunan mereka, kehidupan mereka, itu yang perlu ditekankan. Dan saya rasa penggunaan istilah pengkhianat ni nampak digunakan dengan begitu mudah dan begitu longgar lah oleh pimpinan UMNO sekarang ni, kerana dia nak naikkan semangat Melayu dan patriotisme dan sebagainya. Kalau nak kata orang pengkhianat bila kata Felda bankrupt, apa pandangan dia terhadap Idris Jala yang kata negara akan bankrupt? Itu bukan sekadar Felda, satu negara Malaysia akan bankrupt. Itu lagi hebat. Jadi tadi isu ketuanan Melayu tu saya minta dalam tempoh 2 minggu lah, untuk saya bagi tempoh 2 minggu kepada Datuk Najib khususnya, untuk mendefinisikan dan mengemukakan satu dokumen yang memperjelaskan tentang definisi ketuanan Melayu dalam tempoh 2 minggu, dan selepas itu kita akan lihat semula. Dalam soal menghormati demokrasi, ya, saya mencabar, ya, Najib untuk menyatakan bahawa dia akan sanggup serah
ya, kuasa kepada pihak pembangkang sekiranya pembangkang menang dalam pilihan raya, ya. Dengan cara yang tertib, dengan cara yang terhormat, dengan cara yang bertanggungjawab, ya. I want that very clear, decisive statement that he will surrender power if he is elected out of office. Ya, that statement very important. Ya, barulah ianya akan menafikan apa dia serah yang kuasa, tapi dia nak duduk situ lah buat sementara waktu, boleh dia duduk di rumah dia tu. Tapi kuasa tu kena serah. Nak duduk sat tak apa, kita boleh bagi, tak ada masalah. Aku renovate pun baru bagilah duduk dulu tak apa. Bagi saya sekarang ni maknanya Kementerian Dalam Negeri harus membuat satu penjelasan lah, sebab dia ada kaitan dengan kononnya ada pihak intelijen di Malaysia yang mendedahkan kepada pihak Singapura dan kemudian dilaporkan oleh pihak di Australia. Sebab ini membabitkan soal Perdana Menteri, soal Perdana Menteri yang dikaitkan dalam isu Antantuya dan juga isu isu perolehan kapal selam dan sebagainya. Jadi khususnya isu Antantuya lah, isu Antantuya itu dikaitkan pula dengan perolehan kapal selam dan sebagainya. Jadi pihak Kementerian Dalam Negeri harus membuat penjelasan pihak yang di WikiLeaks yang apakah yang dimaksudkan oleh WikiLeaks itu tentang intelijen Malaysia yang mendedah. Adakah ini bermaksud bahawa SB Malaysia, Special Branch daripada Malaysia yang mendedahkan kepada pihak intelijen Singapura untuk mengaitkan yang amat berhormat Perdana Menteri dalam isu yang berkaitan dengan Antantuya. Jadi ini mereka harus saya rasa kita semua faham kan bahawa dokumen-dokumen yang didedahkan oleh WikiLeaks ni hanya merupakan komunike, ya, komunike yang tidak ada semestinya tepat ataupun tak tepat, ia hanya information, ya, yang didedahkan, ya, hasil daripada diorang hack dia punya komputer ke apa ke, dia dapat all this information, ya. Sebelum daripada ni ada 2 orang Malaysia yang kononnya terlibat dalam persoalan senjata nuklear. Lepas itu diclearkan, dijelaskan bahawa itu tidak betul. So maknanya communication ni maybe at various levels of certainty, ya. Ianya hanya mungkin pandangan, satu pendapat, ya, satu penjelasan, ya. So ianya bukan merupakan bukti yang kukuh, ya, dalam mana-mana kes, ya. So kita kena faham apa yang didedahkan. It's just communication yang sepatutnya confidential, tapi diorang dapat dan diorang masukkan dalam WikiLeaks dan diorang dedahkan untuk orang umum untuk baca. Betul tak betul maklumat itu, tu masih perlu dibuktikan, dan the strength of evidence dalam apa-apa kes in the final analysis itulah yang membuatkan kesimpulan dan keputusan.